ustaz-ustaz yang balik daripada tanah Arab. Sesetengah lah. Dan juga kalau kita nak bercakap pasal orang yang tak pergi negeri Arab, orang yang tak mengaji di Universiti Arab, kita nak tengok what is the matter, what is does not matter at all. Contoh dia macam ni lah. Okey, contoh dia, aku bagi contoh kalau hampa teringat, hampa tahu. Sekarang dia tengah famous, Mamat ni. Nama dia, hampa boleh tengok dalam perancangan orang jual baju bandel ni. Non, aku panggil dia Non. Hampa panggil depa kat dia Haji Non. Aku panggil dia Non. Dalam TV bandel yang dia duk jual, TV Galaxy TV. Dia ni seorang jurnalis dulu, tapi kami start kenal each other dengan Rahim Im, member aku dari Perlis. Pelukis juga, sekarang duk melukis Central Market, luar Central Market tu. Bagus, budak dia bagus. Tapi sama-sama kena kecil manis lah Im ni. Tapi dia selalu bagi nasihat, call aku tanya khabar. Ni semua tak pernah balik daripada Universiti Negeri Arab ni. Im, Baim panggil dia. Dan Non ni kawan Baim. Aku kenal Baim, cara tak langsung kawan dengan Non. Okey. So, satu show dia cakap apa? Tuan-tuan, dia cakap kita ni, masa dia jurnalis dulu dia, this kind of man, Non ni, masa dia jurnalis, dia blast, don't give a damn. He just banging all out and then blast it. But the thing is, base it on the truth. Dia akan hentam artis-artis tak kira, tetapi melalui kebenaran. Tetapi dia ada sebut baru ni atas dasar keimanan, bukan dasar keislaman. Sebab kalau kita kaji dari zaman Nabi Allah Nuh AS, Ibrahim ke Musa ke, Allah Ta'ala selalu menekan tentang wahai orang-orang beriman dan hal keimanan. Islam tu jatuh pada agama. Iman tu ada dalam segenap hati manusia dan tidak boleh diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa, Rahan kata. That's perfectly truth. Satu kebenaran yang tepat. Okey, Non ni bila dia sebut, walaupun saya hentam ataupun kita hentam orang tu atas kebenaran, tetapi kena minta maaf balik kat orang tu atas sebab gurisan hati. Mungkin kita telah mengguris hati orang. So bila kita mengguris hati orang, cerita yang kita cerita tu keluar daripada paper hari ni, esok orang buka paper, cerita lain lah. Lusa orang buka paper, cerita lain lah. Dia pun akan continue cerita lain. Artis ni atau whatever can be. Tengok macam lah dia dalam Galaxy TV. Dia bagi facts. Fakta tu sebab orang suka dengar dia sembang. Dia tak mau bagi berandaian. Kalau dia kata, saya menulis dulu, saya kena cari balik artis-artis yang saya hentam sebab saya telah mengguris hati dia. Esok di masyar akan jadi susah. Itu kaedah-kaedah ilmu syariat, ilmu-ilmu fiqh. Ini beza dia dengan ustaz yang balik daripada negeri Arab. Contoh, way of seeing things, faham? Bila hang ada kaedah yang menyedarkan perasaan hang, aku telah mengguris orang ni. Aku telah melukakan hati orang. Hari ni aku tulis cerita lain, esok cerita lain. Tetapi yang orang yang aku guris hati dia, seminggu cerita lain aku tulis. Tapi dalam diri dia cerita yang sama, iaitu aku telah menyakitkan hati dia. Walaupun aku rasa benda yang aku buat tu benar. So aku, Non dari TV Galaxy ni kata, saya kena mesti cari orang ni minta maaf. Pada syariat, ilmu syariat, fiqh atau fardu ain, tidak boleh tidak. Dia takut di masyar nanti apa cerita. Tapi kalau kita bongkar dari segi tasawufnya, cantik ilmu ni. Dari segi makrifahnya, tak ada kena mengenal dengan apa yang dia cakap. Tetapi dia telah membawa ilmu satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Usul dan fiqh yang begitu cantik kerana berlaku tasawuf dalam diri dia. Aku tak boleh buat lagu ni. Nampak kesendirian dia, itu tasawuf. Pencucian.
walaupun benda tu betul, mungkin hari ni dia masih makan hati. Itu yang Non kata, Haji Non tu kata, kita kena cari dia minta maaf. Itu dari sudut, walaupun benda tu betul. Sebab gurisan hati tu membawa penderitaan atau kemurungan seseorang itu di atas terjahan kita. Mungkin pada ketika itu macam ustaz-ustaz itu, kira nak ke depan dia. Lepas kata tak payah semayang, lepas kata itu, lepas bertanya dia bila lepas sebut tak payah semayang, tak boleh jawab. None of them, Mai kata, ni dia video dia, tak payah semayang. Tak ada. Dia cuma kata dia semayang tak khusyuk. Lepas tu dia berhenti. Sebab dia memikirkan apa yang ada pada surah Al-Isra ayat 36. Apa yang ada pada surah Mukminun ayat 1 dan 2. Apa yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 45. Disebabkan itu juga apa yang ada dalam surah (18) ayat 103, 104, 105. Mereka menyangkakan mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan. So you tell me. Tapi mereka telah mendustakan ayat pertemuan dengan Tuhannya. Ayat-ayat Tuhan dan ayat pertemuan dengan Tuhannya. Maka gugurlah segala amal ibadat mereka di akhirat kelak. Bermakna here is happening, di akhirat kelak tiada pertimbangan. So disebabkan itu, dia ada ketakutan, dia ada tasawuf dalam diri dia. Seperti Non Galaksi, bila dia berlaku tasawuf dalam diri dia, maka dia sebut satu benda yang what? Seolah-olah saya kena cari balik arti-arti yang saya hantar dulu, walaupun apa yang saya cakap itu betul, tetapi telah mengguriskan hati. Jadi di situ akan membiarkan kebencian, akan membiarkan rasa tak puas hati, jealous, itu ini kena yang tak kuat iman, pergi jumpa bomoh ni, pergi jumpa bomoh ni untuk bagi balik. Ini kaedah-kaedah yang tak best. Tidak, saya tak kata kalau aku jumpa Kamili, Nodrul, Tok Mazhar lain, aku tak kata kasut aku bagi. Ini kaedah-kaedah sebab mereka create benda ni, bagi benda ni jadi macam ni. Pasal kita ada amarah, laumah, marhamah. Kita ada radiyah, kamaliyah, mardiyah. Mutmainah tu kosong. Macam radio, CD player, hambu heavy metal. Tok Hang nak dengar Donald Sayang, hambu boleh enter segment. Mana boleh hambu Metallica. Tapi radio tu tak ada komplain apa. Hambu buh apa CD dia play. Itu mutmainah kosong. Bila hang masuk amarah, dia jadi amarah. Tapi tubuh tu juga, player tu juga, cuma CD berlainan. Tapi Non cakap dia nak cuci CD dia, antivirus tu dia masuk, mana dalam tu dia cuci. Dia nak cuci player tu, mana dia masuk antivirus. So kita macam tu, kita nak cuci, kita kena tengok apa yang telah kita lalui. Sebab proses, this is our process, we make mistake. Without doubt, as a human, to make you perfect as a human, you tidak boleh tidak melakukan kesalahan. Kerana di situ akan berlakunya amarah, laumah, marhamah, radiyah, kamaliyah, mardiyah. Dia akan bermain di situ untuk kamu jadi simply witnessing. Because there's no mind can stop the mind. There's only way to stop the mind by watching it. You watch your inner thought and emotion. You protect yourself from your own thought and emotions. So, itu sebab Non Galaksi cakap, ada orang tanya aku, siapa dia cakap, walau benda tu betul, dia kena minta maaf. This called tasawuf. Fiqh, satu pada ramai, dia sebar pada yang ramai waktu dia jurnalis. Ramai pada yang satu, dia mai tanya kalau masa tu dia boleh cakap, ya ada proof pada ni. Tapi bila dia duduk satu pada satu, dia sendiri dia fikir benda ni tak boleh. That's the beauty of fardu ain. Yang orang balik daripada negara Arab, setengah ustaz tak ada ini. Dia ada knowledge, but dia tak ada courage. Dia tak boleh nak menzahirkan benda ni. Kita kadang-kadang bila we put too much hope to somebody, they will tell a lot of things. After we put too much hope, bila orang tu bercerita, tiba-tiba dia tak sedar yang dia cerita ni, you create orang punya feeling, you create orang punya perasaan, tak tahu you destroy. Tu orang jadi marah. Bila orang jadi marah, orang mula bercakap apa saja ketika itu. Dan kita boleh kata, ni ada ilmu apa, maki, hamun, marah. Tak. You make the guy turn to be like that. Dari segi dia dengan diri dia, dia tahu apa dia buat. Itu sebab ini fardu ain penting. Bila ustaz balik dari ini negeri Arab, dia pun boleh cakap Arab.
That's not surprise me. You duduk sana, of course lah. Aku nak duduk Jerman, aku kena belajar cakap Jerman. Hampa buat balik ilmu, tengok ilmu tu. Ada kaedah kena-mengena dengan dia yang dulu tak? Tak. Kaedah sejarah-sejarah dan buat keluar hadis riwayat ni. Baca siapa tulis, siapa pengarang. Best, you can learn. Yang tu you can present. Copy, paste. Copy, paste. Tetapi bila boleh merenung dalam diri hang, aku tak boleh cakap macam ni. Seekor dia reply cakap macam ni dan orang bersetuju dengan apa dia reply, bagaimana keadaan aku pula. Bila aku cakap ni seronok cakap, berdiskusi bersama lepas, tuduhlah guru makrifah ni jalan atas ayam, masuk kedai ambil barang. Aku cakap pun suka, tapi kalau dia reply, orang lain nampak yang aku cakap ni tak betul, macam mana pula? Dan bagaimana aku nak continue cerita benda yang betul pula setelah aku ni ego, tak minta maaf dengan kesalahanku. Bila orang, he can point it on that very level of masalah sikap yang hampa ada, hampa buat silap, hampa tak peduli, lepas tu hampa cerita lagi cerita agama yang lain. So inilah yang kelebihan non-Galaxy, Galaxy TV yang dia yang Dr. Haji Non tu, kelebihan dia untuk dibanding dengan ustaz-ustaz lah. Meskipun Dr. Mazhar pun kena beat dengan dia 100% dari segi masalah sikap. Bagi aku lah, personally aku cakap, straight to your face, Dr. Mazhar, Haji Non-Galaxy is far more special than you. You have to realise that. Pasal Non-Galaxy boleh mengaku dia buat silap. Walau benda yang dia cerita tu betul, mungkin orang tu dah. Tapi mengguriskan hati dia kerana mengaibkan orang di kalangan ramai. You tak pernah jumpa aku face to face. Banyak ustaz-ustaz tak jumpa aku face to face. Sampai tekan YouTube yang bertengok lepat sesat, lepat ini, lepat gila, lepat insim, lepat ini. So, hampa buka TV Galaxy yang bertengok cara Non cakap. Di sini yang membuat anak muda sekarang ni follow dia ramai. Sebab dia tahu how to play, how to cure, how to rebuild keruntuhan jiwa manusia ni, how to rebuild them. In order to clear that, he have to clear himself. In order to save the country, save the people, save the bangsa, they have to save himself. In order to change them, he changed himself. Itu what Non-Galaxy doing. Reverse psychology. And we can see this is beautiful. Tengok. Contoh dia. Aku mengaji sejak tahun 80-an. Contoh dia, aku berulang pergi rumah Haji Pak Abu. Rumah Pak Abu. Tahun 1986. Ayah aku start bawa pergi. Aku pernah pergi juga rumah Haji Yazid. Ayah aku biasa bawa pergi. Tahun 82. Tapi masa tu rock time. Aku 82 aku dah layan album Power Slave, Iron Maidens. Aku punya favorite lagu masa tu aku ingat lagi. Aku punya gila nak main lagu Big Aura, Lost First World daripada Iron Maiden. Dia instrumental. Aku ingat lagi. Nak cerita ni kat hampa pasal 1982 tu rock gila-gila. Aku dah jatuh cinta dengan Def Leppard, White Snake, AC/DC, all you can name it, all the great band. Beatles, manakala di Malaysia, dah suka Jamal Abdillah, Syarif Haini, Noor Asari, and all those line up yang mana semua famous di Malaysia. Rock famous, Sweet Charity famous, Blues Gang famous, Syarif Haini famous, DJ Day famous, Mak Kilau famous. Kami layan semua. Apa yang keluar di radio, that's it mean hit your ears and hit your thought and emotion and feel play loud music. Tak kira perempuan akan menyanyi pop ke, rock ke, blues ke. Kalau laluan lirik dan irama tu sentuh perasaan, dia tu. Pesta Pantai Pulau Pinang pun, Batu semua pi. Kalau Syarif Haini pun pi. Walaupun kita dah mula duk gila rock. Dan pada masa yang sama, bila ayah buka ilmu-ilmu mengenal Tuhan, walaupun dressing wrong, rambut panjang apa semua, tetap dengar. Sama macam radio tu buat keluar. Dia buat keluar apa saja. Sekarang kita boleh choose. Aku nak buat dalam YouTube aku semua lagu-lagu Tracy Chapman, lagu-lagu yang aku nak. Dan ustaz-ustaz aku nak layan, aku boleh copy paste ni. Dan aku boleh waste killing my time with layan apa yang aku nak. Dulu tak ada. Ikut dalam apa DJ buat keluar. Apa DJ buat keluar, itu je. So, hari ni, walaupun
ketika itu walaupun macam tu, untuk dari segi seni, dari segi keagamaan pula tak kira. Ayah bawa pergi mana ikut. Ayah bawa pergi dengar 420 pergi, pergi dengar tasawuf pergi, ayah bawa pergi, kita dengar. Dan tiba pada hari ni, tiba-tiba aku dah rambut dreadlock. Aku dah rambut berketul-ketul macam ni. Adakah ilmu yang aku mengaji itu hilang? That's a question. Hang tengok, api dalam kawasan bukit tu ambil satu daun, hang bawa, lepas tu hang duduk jauh daripada kawasan bukit tu, hang nampak beribu-ribu yang warna hijau tu, bukit tu, bererti beribu-ribu daun, berjuta-juta daun. Adakah beza dengan daun ni, yang satu ni? Semua orang nak cari Allah Ta'ala. Tapi nak mencari Allah Ta'ala haruslah mengenal diri sendiri. Bukan mengenal ilmu yang beribu-ribu, yang bercakap pasal Allah. Tetapi tidak mengenal Allah. Awak boleh tunjuk bukit tu penuh dengan daun. Tapi daun yang ada kat tangan awak bukan lagi daun yang ada kat bukit tu. Tapi daun adalah daun. Harap nampak lah. Harap nampak. Okey. Bila satu orang mengaji, tiba-tiba dia ada dapat ilmu. Ada ilmu, ada pengetahuan. Tiba-tiba dia simpan rambut, dia simpan janggut, dia dressing. They just want to change. Sampai satu umur, 53 dia duduk ragut lagi. Orang yang sama umur dia kata, hang ni bila lah nak berubah lepas. Lepas tu bila kita cakap dengan mereka pula, mereka nanti berkata, aku tak tahu dulu macam mana. Mereka pergi kat hablah belakang. Mereka tak duduk kat wujud tu. Bila kita cerita wujud ni aku nak cerita presentation. Jangan tengok pakaian aku, apa yang aku mengaji. Yang hang dah umur 53, barulah nak pakai songkok. Tengok-tengok janggut dah putih. Simpanlah janggut, pakai ni pergi masjid, tak berhenti, alim lah. Hang rasa diri hang tu okey. So, adakah hang dah berilmu? Bila hang bertukar pakaian, mengikut umur hang? Bila hang tua, start pakai jubah, start berulang pergi masjid, adakah itu mengatakan hang telah mendapat jalan petunjuk atau terima? Because you got no choice. Sebab kalau hang ada, hang tengok dalam diri hang. Aku takkan ikut yang ramai tu. Quran dah sebut dah surah 6 ayat 116. So aku takkan ikut. Aku nak kenal siapa dia aku. So waktu dia duduk tengah rock, bapak dia bawa dia pergi. Lepas tu dia tak ada chance nak simpan rambut macam ni. Hari ni dia apa yang dia minat, dia simpan, dia buat. Tapi ilmu tak di antara dia dengan Tuhan dia, yang tak berantara lagi, yang telah masuk ke dalam makrifah, ada kat dia. So what got to do dengan dia? Yang ni got to do dengan yang ramai. Ini orang tak faham, ini barang. Orang tak nampak. Awak melihat keagamaan tu dari sudut law, sistem, konsep, idea. Dari sudut kaedah-kaedah sejarah, kaedah-kaedah berandaian, bersangka-sangka. Itu ku suruh rujuk sekali lagi surah 6 ayat 52. Hang tak bertanggungjawab kat mereka tak bertanggungjawab kat hang. Dan hang tak boleh halang mereka. Kalau halang, hang adalah orang yang kejam. Dan surah 17 ayat 84. Pasal mereka tak mau tengok ayat tu. Jadi, mereka nak duduk sembang ni je. Mereka ada education banyak. Baik kita kata, brother, you punya education tu adalah daun-daun yang ada di bukit yang kita perhati dari jauh ni. Tapi aku punya education yang ada daun kat tanganku ni. Terserah kat aku. Hampa bercakap pasal pokok yang banyak di atas muka bumi ni. Aku bercakap benih yang ada kat tangan aku ni. Aku nak buat apa? Aku nak semai, nak tanam ke? Atau ketuk ke parit? Menjadi urusan benih itu sendiri. Mana dia nak pergi, bagaimana dia nak jadi. Di mana sampah berimpun, kat situ dia berhenti, atau dia nak tumbuh, atau dia mati dulu tu. Tetapi kalau benih yang ada kat tangan aku sendiri ni, aku nak tahu pemeliharaan dia macam mana. Bagaimana? InsyaAllah dia akan menzahirkan buah-buah yang indah. Dan daripada satu buah tu akan naik lagi buah yang lain. Kita pecah buah, sebiji buah. Kita pecah pelam tu. Kita potong. Biji dia kita potong. Buka tengok-tengok. Dalam biji tu kita buka. Ambil biji tu seketul. Buka selaput dia. Ambil biji tu kita tengok. Kita tengok biji tu. Awak nak tengok dari sudut keagamaan ke, ketuhanan ke? Awak boleh tengok.
Awak nak berbincang tentang biji itu dari rububiyah ke, ubudiyah ke, awak boleh. Dari sudut maujud ke, la maujud ke, you boleh. Contoh dia, biji pelam, kita pecah. Kita tak jumpa dalam tu akar, batang, daun, bunga, benih. Kita tak jumpa. We can never find this thing. They have no history. Doktor-doktor pakar belah buah ke apa ke jumpa batang kantin, bawa keluar batang daripada biji tu. Daripada biji. Daun apa semua tak jumpa. Begitu juga dalam setitik air mani. Terkandungnya 7 sifat Allah Ta'ala yang bernama 7 sifat mani. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. Tak ada dalam setitik air mani tu. Tetapi telah tergandungnya. Kaedah mani. So di sini kita nak mengaji, nak proses sebiji ni dan setitik yang mani ni. Bukan kita nak cerita yang ramai. Bukan kita nak cerita pokok yang telah terwujud, berakar dan buah ke belum, daun dia daun apa, nak kenal pokok ni macam mana, batang dia macam mana, kalau pokok ni apa, batang dia bukan. Itu telah terwujud. Ni kita cerita bagaimana dia. Itu kita usul pasal sini. Kalau orang tak mencuri ayam, tak akan ada hukum mencuri ayam. Kenapa awak boleh mengaku aku? Akulah yang semayang, akulah yang solat, aku yang sedangkan hayya 'alas solah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. You just say it, but you don't really know what you say. This is what happened. In Malaysia ni terlalu banyak diajar melafaz. Bukan diajar mengenal apa yang dia lafaz. Itu sebab bila Haji Non Galaxy TV tu, dia usul apa yang telah aku buat, apa yang telah aku lafazkan. Dia usul, itu dipanggil tasawuf. Tapi apa yang diperlakukan satu pada yang ramai itu fiqh, ramai pada yang satu usul. Non, hang boleh ke buat macam ni? Non, aku baca hang punya tulisan yang pantai kau. Tu yang ramai mai balik dia. Bagaimana dia nak usul pada tasawuf? Kalau dia usul balik pada fiqh, iyalah aku buat kat dia ni sebab macam ni. Cerita macam tu. Tapi bila dia balik rumah, dia duduk, masuknya tasawuf. Aku tak boleh buat begini. Saya, tuan-tuan, kita tak boleh mengguris hati orang, tuan-tuan. Kita kena minta maaf. Nampak? The beauty of Haji Nons. Dia ada usul fiqh tasawuf dalam setiap conversation dia. Fardu ain. Tapi dari sudut makrifahnya, aku tak tahu. Kalau dia mengaji, best. Kalau dia tak mengaji, macam tu je lah. Dia on and go on and on. Tapi beauty is there. Itu sebab orang ikut non tu. Mudah je. Hang kali umur, hang pakai jubah sorban. Hang cakap bahal agama sikit. Senang kan malam ni tidur lena. So if that's so, kalau orang dulu mengaji agama apa semua lagu-lagu ni, dia penyanyi ke, dia rockers ke apa semua lagu-lagu ni, mai hujung ni, dia rasa dia nak berpindah, beralih ke apa semua, berpindah pada pakaian, berpindah pada suasana, berpindah pada way of conversations. Dulu aku cerita pasal music, ini aku cerita pasal Nabi-Nabi, sejarah Nabi. They say, wah, very good. At least you talk about nice thing. Siapa cakap pasal music tak nice? Allah Ta'ala harus dikenal. Allah Ta'ala bukan nama. Allah Ta'ala bukan huruf. Allah Ta'ala bukan makna. God is not object and not even subject. So, how? Itu dikatakan muncak mengenal Allah adalah mengenal diri. Diri yang puan ni satu saja. Kalau yang pakai blue jean, yang duk pegang mic nyanyi dulu, yang duk pegang gitar goreng dulu, duk main apa rock apa semua, it's the same self. Dan kenapa hang main gitar pandai? Kenapa hang nyanyi sedap? It's a kurnia. Kurnia. Siapa yang mengkurniakan? Aku nak nyanyi lebih flat dengan sumbang, dengan pitching out, dengan tempo berceramah yang asam. Pada aku nak menyanyi. But for me, if I menyanyi dalam bilik mandi untuk aku punya seorang, boleh. Tapi kalau satu pada yang ramai, tak boleh. Ramai pada satu, timai balik. Punya tune tak betul, yang menyanyi tak boleh sumbang apa semua ni. Ramai pada satu. Usul pada diri balik, pada tasawuf. For God's sake, aku nak menyanyi. Itu saja. Bukan aku nak jadi penyanyi. Nampak? Beza dia lain pula.
Kalau aku nak jadi penyanyi, aku kena ambil balik usul balik, fiqah balik. Pasal aku nak ada di dalam ramai. Aku kena belajar. But the same self. Diri yang sama. Tiba-tiba bila main satu ni, dah beralih dah lah. Aku sana apa-apa semua tak boleh. Aku ingat aku ni banyak buat salah dalam hidup itu ini apa semua. Okeylah. Aku pergi ke belajar. Berhijrah. Orang pokoknya rendah. Balik-balik. Daripada PK. Tengok. Wah, dia ni artis ni dah ni. Ha, tengok. Dia artis ni dah ni. Pada hakikat tasawufnya dia sendiri. Dia hanya merubah satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Satu pada yang satu, iaitu diri dia. Dia kenal tak kenal siapa diri dia. Yang pakai blue jean tu siapa? Yang duduk atas pentas tu siapa? Yang duduk dalam masjid tu siapa? Yang pakai jubah serban tu siapa? Tubuh tu juga. Han nak balik dia tak buh blue jean. Han nak balik dia tak buh jubah serban. Dia balut 3 kain yang sebetulnya. Sebenarnya balik pun telanjang. Tapi dah syariat pada yang ramai. Seperti mana yang ramai. Kamu akan kembali kepada kami seperti mana awalnya. Dan segala-gala yang dikurniakan digugurkan. So, what are you? You are drummer? You can't knock down things anymore. What? You are guitarist? There's no more solo part. You are rhythm? No more strumming part. What are you? You are singer? There's no voice can be heard. Ni semua kurnia-kurnia telah digugurkan. So, apa sebenarnya? Itu nak tanya, dikembalikan di awal kan, awal lahut ke, jabarut ke, malukut ke, antar berantah ke, atau alam perut ke, alam insan ke, alam misal ke. Apa ngaji? Apa dikembalikan ni? Macam mana apa masukkan ni? Datang daripada Allah. Surah 2 ayat 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, hak tu pun tak mau. Hampa pergi masalah sikap saya macam ni. Hampa tak mengenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah, you don't give a damn. Awal-awal aku mengenal Allah, you don't care. Bila dia kata, wa fi anfusikum afala tubsirun, you don't care. You nak tengok, you rasa selesa duduk dengan yang ramai. Bila duduk dengan ramai ni, aku tahu, aku biasa join tabligh. 1987. Aku biasa main tidur bermalam-malam di Masjid India. It's good things. It's a beautiful things. Pasal you duduk benda yang ramai, tak cakap benda yang macam mana ustaz-ustaz, sesetengah ustaz Wahabi duduk cakap. Sana, insyaAllah, doalah untuk hamba, doa untuk saya ya, bila nak pisah doa untuk saya. Pak, doa untuk saya, Pak. Anu pula, Din, doa untuk aku, Din. Itu tabligh. Semua baik-baik, bersangka baik-baik. Tapi hang dah tabligh, tak ada yang dengan Tuhan. Sidik, hang nak cakap benda yang benar dengan ramai. Boleh. Tapi hang dah benarkah dengan Tuhan hang? Kenal dia benda? Amanah. Aku bagi hang sekilo. Esok bagi aku speak sekilo. Benar dan amanah. Aku kata jaga saat aku punya kunci motor ni. Kunci kereta ni aku ada urusan saat pergi sana ni. Aku bagi kat hang kunci kereta ni sebab aku nak kod 4 jam aku main nak pakai kereta. Hang boleh bagi kat dia pasal aku ni. Aku tak jumpa dia. Dia ada di Sungai Petani. Dia balik main, dia nak pakai kereta, bagi saat. Amanah! Pak Jang ni main. Pak Jang tak main pun cari dia. Pak Jang ni, Mak Hussein bagi tadi, suruh bagi ni apa semua. Amanah, boleh. Amanah apa? Hang dengan Tuhan ni amanah. Amanati ila ahliyah ni macam mana? Kesempurnaan. Macam mana pula? Semayang pun, khawli fi'li qalbi pun tak tahu. Niat di antara huruf yang 8 pun berbelasah balun di antara huruf yang 10. Ada bezanya huruf yang 8 dengan huruf yang 10. Alif, lam, lam, ha, waw, alif, kaf, ba, ra. 10. Alif, lam, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. 8. Mana pi ha, waw tu? Ha, waw tu muhaddas ke khadim? Sampai muhaddas dengan khadim, Mama tak boleh bilang. Hampa lafaz lagu tu ya? Macam mana hampa berdiri solat? Hampa buat mudah. Kalau corona, masalah COVID, hampa tak boleh pergi sini pakai guni scan ini, NZ, itu, ini. Semua kita follow. We have to. Because why? We scared of this. Tapi Allah Ta'ala banyak rukun dan hukum dia letak. Kita tak peduli. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu pengasih, penyayang kita kata. Yang Qaha Jamal Jalal tu kita tak peduli lah. Bila ayat perang dia berkata Ya Zal Jalali wal Ikram tu, ada lagi 4 ayat keram. Contoh kita yang perkasa yang utama tu siapa? Kita duk ingat kita. So macam mana yang kita kata fatunah ni? Macam mana kita pegang amanah? Yang macam mana kita sidik?
Macam mana kita tabligh? Hanya dengan orang yang ramai ya. Because you tak ada tasawuf dalam diri you. Halim Hassan dah kata tasawuf ni kotong. Tasawuf ni, Ustaz Halim Hassan tu kata tasawuf ni kotong. Tasawuf ni macam air acang. That's just what happened lah pasal tak ada tasawuf. Dia boleh cakap macam tu. Tasawuf tu pencucian. Orang menyesal ni, bila orang ada penyesalan ni, disebabkan bila dia sendiri, aku tak boleh buat macam ni. Atau orang tegak-tegak ni, dia balik rumah. Oh, now I see, betul juga. Aku tak boleh buat benda macam ni. Bila dia nampak dalam dia tu, dan membawa kesedaran, itu kata Allah beri petunjuk. Bukan melalui itu, melalui hang. Pasal dia kata mata batin. Habaq sekali lagi, surah 24, ayat 44, surah 17 ayat 72, surah 22, ayat 46. You said yourself. Itu sebab cakap, I don't care kalau you boleh cakap Arab. I don't give no damn red ass if you fasih hadis, you pakar hadis, you seni hadis. You can go hell with it. I don't give a damn about it. Sebab takluk mengenal Allah, mengenal diri. Bukan mengenal konsep, idea, law and system yang you buat. Berapa lama kita ditipu oleh thought and emotion awal kita sendiri. Bagaimana kalau kita yang duk rasa betul ni rupanya tak betul? Pasal Al-Baqarah ada sebab dalam Al-Baqarah ayat 42 dia ada sebut. Dan juga dalam surah dia bercakap pasal rahsia. Dan jangan campur aduk batil dan hak. Dan dalam surah 17 ayat 18, sebab aku tak mau dah ada surah-surah dalam badan aku ni sebenarnya. Aku tak mau dah. Aku dah pegang surah 2 dan ayat 106 dan aku nak hadam ayat ni. Itu sebab disampai dah aku punya part. Aku tak mau dah nak layan ayat-ayat lain. Sebab aku nak dak, dia kata ayat-ayat yang telah kami mansuhkan dan digantikan akan digantikan dengan yang lebih serasi. Dengan siapa? Dengan aku lah. So aku nak tunggu ni. Dan berlaku dah. Tapi itu sebab aku terpaksa reduce ayat-ayat yang untuk yang ramai ni. Sebab aku nak duduk surah 2 ayat 106 tu. So susah dah, tak macam dulu dah. Dan aku pun rasa aku dah ujung-ujung dah. Aku pun dah mai tak mau cakap dah lepas ni. Aku nak bawa jalan aku sendiri. Dan aku nak pergi jumpa Mufti Pulau Pinang. Selepas aku jumpa Mufti Perlis ni, kalau tak jumpa dia tak apa, aku pergi Jabatan Perlis ni. Jabatan Mufti, aku nak ambil surat sesat, CJ sesat aku. So aku nak bawa CJ sesat ni. Aku pergi jumpa Mufti Pulau Pinang. Aku nak tanya, kenapa di Malaysia atau di Pulau Pinang, tak usah peduli Perlis, di Pulau Pinang, tak diangkat satu alim ulama atau ahli-ahli agama yang fakum dalam ilmu ma'rifatullah. Why don't you do that? Sedangkan dalam surah Ali Imran ayat 70-71 dia ada bertanya, mengapakah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Dalam surah 2 ayat 42, kenapa kamu menyembunyikan kebenaran? So hari ini dia tanya, hai orang-orang beriman. So if you sebagai orang-orang yang bertauliah, sebagai Tok Mufti di Malaysia ni, are you orang beriman atau you sekadar orang Islam? Sebab Ibrahim apa semua dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang beriman. Islam tu agama, tapi beriman ni ada dalam segenap agama Islam. Rujuk surah 2 ayat 62. Baik. Itulah masalah yang aku sorang-sorang lalui dan aku masih perform. Kalau kata Haji Syari, dia pun sorang-sorang. Kalau Wan Hizam, dia pun sorang-sorang. Sebab kami mengaji mengenai yang satu. Hanya yang satu itu sajalah yang diberi nama satu jalan. Selainnya, yang dikata 73 tu, it's only about bunch of knowledge. Satu jalan ni adalah kamu mengenal siapa diri kamu. Kamu nak mengenal Allah dan Rasul yang sentiasa berserta kamu.
Satu tu, wajah dia pun satu. Awak nak semayang, ku hadapkan wajahku ke wajahmu. Bercakap saja. Apa dia ni? So, Non, kalau hang tengok aku punya video ni, Non, sorry, Non, terkeluar, Non. Aku main jenis tu, Non, tak ada skrip. Aku kedai, Non. Tetapi apa yang hang cakap tu is amaze me. Is tremendously truth. This is a magnificence for the every good knowledge. Because why? For this all long time. Kita tengok dah bertahun-tahun sejak daripada tahun 70. Kita dah tengok, kalau kita boleh tengok TV di mana-mana di kedai kopi, kalau syiar Islam, hal ehwal Islam, mereka bercakap usul fiqh tasawuf, fardu ain saja, ilmu makrifah mereka tak bercakap. That how ilmu makrifah been buried alive. Non. Sampai kada orang nak panggil aku pun, aku tak boleh panggil dia, saya tak mau tengok orang maki, orang fitnah. That's not matter, Non. Aku jalan terus dalam benda ni dah lama dah, Non. Kebenaran adalah kebenaran, Non. Kalau orang nak kutuk kebenaran, tak akan tercalar, Non. Sebab kebenaran adalah di mata Tuhan. Kalau satu hati tu kuat, dia terima di fitnah, dia terima di viral, dia terima di macam-macam oleh orang yang ramai, makna dia kuat. Tetapi bila guru-guru frontline seperti Jabatan Agama yang meletakkan banyak yang balik daripada Tanah Arab ni, menghina orang dalam masjid, mencaci orang dalam masjid, I have to stand, even I'm alone. That's me, Non, you know. Aku homeless merata, bukan kata di KL saja. Hang kenal aku lama. Aku homeless di London, aku homeless di Germany, aku homeless even in the Sweden. Aku biasa homeless. Tapi yang ada dengan aku, Allah dan Rasul, itu yang diajak. Kalau nak kira usul fiqh tasawuf, no, berceramuk ayat sama. Ilmu tu cantik, tabligh cantik. Ilmu semua ilmu agama, usul fiqh tasawuf cantik. Tetapi kalau yang membawa tu penuh ego trip, dia akan keluarlah bahasa-bahasa tak cantik terhadap orang lain. Saya tengok muka pun saya tahu ni tak solat. This is kind of thing. It's hurt. It's disappointed. Kita bukan nak against you. Kita cuma nak beritahu, you tak boleh buat macam ni. Bukan nak kata Doktor Kamili tak payah cakap, Nodros tak payah cakap, apa tu yang kurus kering tu. Macam ketenun muka dia tu, nama apa atau Rosa apa atau yang macam saya kecil. Ada degree tak? Tu. Bukan nak tak mau bagi dia bercakap. Bukan tak mau bagi apa ni Mazhar, nak sebut Mazazil lah. Dr. Mazhar tak payah cakap, tak bagi. Cakap, tapi cakap yang best lah. Cakap tentang sejarah Nabi, cakap tentang ilmu-ilmu yang membabitkan kaedah-kaedah yang terbaik. Pasti pun nak point finger dekat satu orang yang hang sendiri tak bisa jumpa, dan hang sendiri tak biasa berkuliah, tak biasa mengaji ilmu mengenal Allah. Dan hang mengaji pula tak kenal siapa dia yang. So you consider saya dah mengaji dah. No, enlightenment happens only one time. So it's happen. It's tak happen. Hang duduk di majlis pengajian tu 30 tahun pun, bila guru tu cakap bab mengenal Allah, hang tak mengenal Allah. Hang mengenal bahasa mengenal Allah, tapi hang tak kenal. Kalau hang kenal, hang tak buat macam ni kau. So kita tegas kepada hak macam ni, pada mufti, pada kadi, pada line up yang depan-depan ni, yang mencelakakan ilmu yang indah, iaitu mengenal Allah. Kita kena stand and fight with them. Non, bukan kita, alah ni netizen hentam, kau bila bantam ha? Dia sebut dah. Tidak kuturunkan satu penyakit. Tidak kuturunkan satu penyakit kalau jika tidak dengan penawarnya sekali. Al-Quran tu penawar lah. Kata-kata Allah. And they create so many things. Universiti naik. Dia bubuk keluar apa kita tengok. Dia pun nak cerita pasal apa. Bukan Allah Ta'ala. Masalah sikap. This Yahudi main belakang ni apa. Balik. Kalau tanya lepas beritahu kat saya apa ni, adakah Nabi Muhammad mengenal Allah? Pergi tanya dia. Berapa kali dah duk abang kat hampa, kami mengaji ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Apa got to do with you? Apa got to do with the others? You can call them who they are. Nothing got to do. Kami mengaji ilmu mengenal diri kami. Kat diri kami ada, kat hampa ada. Hampa tak mau sudah. Hampa main dengan nak suruh jawab. Tanya dia. Semayang 5 waktu ni macam mana? Takkan tak tahu. Hang tahu tak?
Hang nak soal aku, hang tahu tak? Kalau hang nak soal aku buat tak buat, hang buat tak? Hang buat. Hang buat so apa masalah kalau aku tak buat? Contohlah. Masalah bagi hang ke kalau aku tak buat? Hang tak mau tahu pasal apa payahnya bagi aku tak mau buat. Dan adakah aku tak solat? Dia ada surah 70 ayat 23. Solatul da'imun. So, hari ni, hampa tak tahu benda ni. Hampa duk buat benda hampa. Nak tanya balik benda yang buat, boleh tak ajak aku? Dengan selengkap-lengkapnya. Pasal Quran cakap, peliharalah solat kamu. What is mean pelihara? Dari niat, dari berdiri tegak, sampailah ke tertib rukun 13 itu. Sebenarnya rukun 14 bukan 13. Sebab dalam Quran selalu sebut, wajib, khusyuk dan tawaduk. Siapa yang buang ni? Yang khusyuk dan tawaduk tak ada dalam rukun 13 ni. So, kita buka niat. Takluk dia berapa? Dua, khawli dan qalbi. Khawli takluk dia apa? Sama. Qalbi takluk dia apa? Ilmu. Fi'li takluk dia apa? Basar. Kita kupas benda ni dulu. Tak masuk lagi bab hukum. Ini baru bab rukun. Kau nak cakap bab semayang? Nak tengok hang jaga semayang hang ke? Aku kah yang jaga semayang aku ni? Punya detail punya aku nak hendak supaya Allah tahu aku memang takut. Yang dia kata hitaqullah ni bukan tan sini. Aku tak mau menduakan dia dengan menyembah sesuatu selain daripada Allah. Khusyuk takluk dia apa? Khusyuk takluk dia apa? Nak tanya apa? Kalau dia kata hayal solah la qala wala, marilah menuju kejayaan. Kita nak solat kita ni berjaya. Tak mau masuk dalam fawailul lil, tak mau masuk dalam kaedah Mukminun ayat 1 ayat 2. Kita tak mau masuk dalam kaedah surah Al-Kahfi ayat 1 ayat 2 ayat 3. Ayat 103, 104, 105 dan surah Al-Kahfi ayat, bila kita study balik, ayat 110 last sekali. Apa pandai hari Jumaat baca ayat 10 awal, ayat 10 akhir. You been bullshit by concept and idea. You tak tahu apa yang you baca, you sebut bunyi sedap, itu je. Aku tak mau macam tu. So, apa salah aku? Sebab aku duduk di situ macam mana hampa. Bila aku kata you bullshit, it seems like I'm do the same for the past. So, why so angry about? Why you want to be angry? I'm the same, just like you. In the same shoes on that very area. Teritori itu. Buat sudah, terima tak terima di sana. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 105, segala amal mereka akan gugur dan tiada pertimbangan. So, hampa nak bagi aku kata buat sudah. Khusyuk tak khusyuk buat. Itu hang punya firman, bukan firman Allah Ta'ala. Tunjuk mai tak mana, tak ada. What do you guys want actually? Pakai jubah serban, mic ada depan bawah, boleh bercakap apa saja. Is that so? Is this really that so? Save it. Orang Pulau Pinang kata, simpan lah. Bukan marah. Dia tak usul, itu saja. Hang tengok bila non-galaksi cakap, hang feel good. Because of what? Facts. Hang tak duduk dalam berandaian. Apa salah hang merendah diri? Lagu dia all the time merendah diri. That's how people suka. Pasal apa suka? It's hit their soul. Yang ni yang duk ceramah, mereka duk kira mereka punya suka ya. Mereka bercakap tu lepas tak payah solat, lepas ni sesat ni. Itu mereka punya suka lah. Lepas tu yang mana ada connected to connection, yang ada hati yang macam tu pun nak hantam. Sedangkan non-galaksi kata, kalau betul sekalipun, kita kena minta maaf. Mungkin kita telah mengguris hati seseorang tu. Beautiful of non-galaxy. Haji non-galaxy. It's my old best friend. Tapi ada satu benda dia kata, waktu dia mengorat anak dara orang kat pasar malam, benda tu aku rasa, non, aku bercinta aku dengan Acik tu. Bukan aku mengorat. Aku bercinta orang dengan dia. Tapi mereka tak setuju. Entahlah macam-macam lah. Aku daripada ingat nak Hindu mengorat. Mereka kata pakai bomo lah apa semua. Biasalah Melayu. Kita cuma kulit hitam ni, dia senyum nampak mana. Itu je. Dan perempuan tu pun jatuh cinta kat aku. Kami bercinta. Itu saja. Bercinta macam-macam lah. No, nak tahu lah sebenarnya. Biasa muda. Ini bila satu orang berkawan, bila
cinta tu jadi porak peranda, jadi masalah. Mereka point hang. Mereka tak point hampa berdua ni hanyut dalam percintaan. Mereka tak point macam tu. Di sini kaedah adik-beradik, kaedah itu. Yang tak puas hati, adik-beradik ni kawan aku mesti main attack aku. Biasalah. Itu sebab bila aku tengok ada kena orang pukul ramai-ramai, aku ditanya dulu, siapalah yang salah? Betul-betul. Bukan kata main rembas lah. Pasal aku biasa kena tibai dalam masa malam. Dan aku biasa kena tibai tepi jalan 5-6 orang. Aku biasa kena tibai dekat turun feri pun aku biasa kena tibai. Waktu malam terlepas feri aku tidur, ada 5-6 orang main tibai aku pada juga. Sebab pasal agama baru ni, tahun lepas. Kawan aku nak bercara di balik pulau. Dekat area dekat area balik pulau tu ada mahkamah kopi. Aku fly balik. Lepas tu lepas balik dia punya pergi mahkamah, tak boleh naik. Dia tak boleh naik dulu. Itu tak boleh masuk pun semua. Okey, tak apalah. Mula-mula PKP tu. Tapi belum lockdown ni. Okey lah. Balik. Lalu kot cerita straight. Satu mamak riau aku. Isai bertaring. Mata pun ketat. Pat! Aku kalau dia tengok. Mana ni? Masa aku lintas jalan pi tu. Dah lintas jalan duduk jalan pi. Dia ni marah ni. Dia ni bukan panggil aku saya saja. Dia pegang kayu tu, dia pegang minyak. Mai dekat aku nak corok minyak, nak rembas. Aku kalau pegang dia kena, pasal berdekat. Pegang lagu ni boleh. Tapi dia tak boleh rembas. Bila tanya balik, ni yang duk kata babi hutan ni apa, buku babi hutan ni apa semua apa babi apa. Aku tak bacalah, tengok kulit bawah. Habis yang duk hentam ustaz-ustaz tu, ustaz ni semua tak betul ya. Aku tak ada yang tak betul. Bapa ang, keluarga ang, semua sesat. Motor pun berhenti, adalah orang dah berhenti parking, tengok dia buat gila. Tapi dia tak boleh nak pukul, dia tak boleh buat. Aku tak... Anak belasah, anak bising apa? Belasah tu, pasal itu yang mau. Lepas itu, kalau kata brother-brother aku yang mengaji jalan ni, yang memang panglima, yang memang bukan orang seni melukis lembut ni, yang kata yang panglima ni, dia kata lepas bagi tahu, kami dah dengar video, kami nak turun. Banyak di Penang pun banyak. Aku tak mau. Sebab aku kata dia ni telah dirasuk oleh ustaz-ustaz yang bercakap dalam YouTube yang hentam aku. Sedangkan dia tak sedang ustaz tu fitnah. Dan ustaz tu tak nak jumpa aku. Dia pun tak pernah soal jawab dengan aku. Macam Dr. Kamili, sorry to say, for me is a munafik. Tu buka kelas mengajar budak-budak pula. This kind of teacher, you gonna surrender your kids? No, for me not. Sebab dia kata sekolah akan lepas, diskusi bersama lepas. When it happens, kawan dia dua orang tu lebih lembu pada lembu kalau tak boleh buat ke depan. Memang malam tu dia tak cakap apa. Dia duduk, dia sengap. Bila dia kata apa, betul ke lepas apa, ramai orang pengikut Kamili ni tak percaya yang malam tu bukan bukan tak sengaja, telah diplan. Bukan Kamili lepas tak tanya Kamili kenal tak kenal Tuhan. Benda tu bukan apa privacy, gambar tak boleh, Kamili tak cakap benda tu. Memang kawan dia mengaku boleh dah ambil gambar. Sama-sama depa. Aku tu jangan viral pun dah ni untuk kami, simpan je. When you address kami, including 3 orang. Tapi dia nak kata bukan dari mulut saya, daripada kawan saya. Itu lain. Itu lain. Pasal depa ni memang smart swing things. Pasal aku dah hadapi 18 kali dah dipanggil oleh ahli-ahli tertinggi Jabatan Agama. In the end of the day, dia pun tak jawab soalan hang. Dia pun nak hang cerita saja. So hang cerita, hang kuis lah benda ni ada. Tapi dia pun tak mau. Kami berjabatan, kami harus bersoal siasat. Kenapa nak soal siasat saya? Banyak petition, protes apa pasal lepas ni, hantar surat, dia hantar surat mai. Panggil dia pun mai sekali. You sebagai ahli Jabatan Agama Islam adalah penasihat. Kamu jangan bias or turn to be like one side. Sebab apa? Hang duduk situ, hang biar aku mentelaah dengan orang yang protes aku. Surat dari Jabatan Agama daripada ahli-ahli Jabatan Kuasa Masjid Kampung Magalabat Tahir. I don't know who they are, but you know. So call them, come. 5 orang mereka yang protes. Masa mereka protes ayah aku tanya kenapa tak bawa mereka ni mai. Saya nak bersoal jawab dengan mereka, Tuan saksikan. So kalau saya dituduh sesat, itu sebab saya nak pergi jumpa Dr. Mazhar, atau saya nak pergi ambil surat
Kalau hampa kata, oh itu fakta tu tak diwartakan lagi. Habis kenapa sebar satu Malaysia? Macam mana benda tu boleh terkeluar satu Malaysia? So aku nak bagi tangan kat aku benda ni. Lepas tu aku nak pergi tanya mufti-mufti yang so-called mufti yang sempoi. Boleh tak kalau ini saya telah terkeluar daripada undang-undang syariah law. Pasal dia declare saya sesat. Sesat terkeluar pada Islam. So apa mahkamah syariah boleh buat kat saya? Nak buat apa kat saya? Panggil itu Dr. Mazal. Pasal dia yang declare benda ni. You want to play this game? Let's play this game. Play along nicely. Hang tuduh aku sesat, hang sebar satu Malaysia surat tu, macam mana boleh terkeluar? Siapa yang buat keluar? Ada jabatan daripada Jabatan Perleh. Jabatan Perleh, Mufti Perleh tau, jabatan. So macam mana orang boleh dapat? Satu Malaysia share, ramai orang share aku, beribu hantar kat aku punya wall. Dan bila aku post apa, dia post benda tu. They make you guys happy? Is this make you guys happy? Apa jenis mufti apa jenis ustaz-ustaz apa boleh benda ni boleh happy? Terterbit daripada propaganda fitnah. Dan apa tak tahu aku jalan dalam yang ramai macam mana? Bagaimana kakak aku, adik-beradik aku, adik aku yang duk kerja di Penang. Oh abang ni apa semuanya apa? Macam mana? Kakak aku. Abang ipar aku. You have peace of heart inside you. If you got no feeling for what? You're just a dead person. Inner side. Hang boleh bercakap, boleh berkata-kata. Tetapi kalau hati hang tu tak ada perasaan, Allah memandang hati. So that is mean that's it. For me, you are not mufti. Itu sebab aku kata Dr. Mazhar tu bagi aku bukan mufti. Aku tak tahu siapa yang recommend dia. Menteri mana, siapa yang raja mana yang angkat dia. Yang sponsor dia pergi buat PhD apa semua. It's okay, good. Dia lelaki boleh pergi jalan dengan orang apa semua. Macam ni dia buat balik. Macam ni punya conversation dia. Tuan-tuan, ya kita tak boleh kata orang sesat, tuan-tuan. Takut nanti segala amalan kita pergi kat dia. Macam tu punya amalan ambil kat hang. Aku tak mau. Quran tulis. Kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan orang lain. Orang lain tidak bertanggungjawab ke atas amalan kamu. Surah 6 ayat 52. Dan baca pula surah 16 An-Nahl ayat 37. Apa yang apa buat ni? Apa yang apa duk bagi ke anak muda Malaysia ni? Apa bagi apa? Padahal apa luxury life. Hamba kata Muhammad sederhana, hamba tengok bertikam, berbalum syarahan macam mana. Hamba ambil harga macam mana, hamba pakai kereta apa. Itu sebab aku tak boleh sebut dah MF. Tak syok pasal aku tak mau dah benda ni. Tapi I'm not surprised bila orang suka Haji Non. Orang lebih ramai tatap Haji Non punya live syarahan daripada ustaz-ustaz lain. Pasal orang dah tahu dah. You can't fool people. Macam dalam Bible cakap, you can fool people sometime, but you can't fool all the people for all the time. Bible says so. Quran lebih lagi lah. Surah Al-Hujarat ayat 12. Jangan kamu mengintip kesalahan orang lain. Dalam ayat lain pun dia ada sebut. Wailul likulli humazatil lumazah. Dalam tu, inna syani'aka huwal abtar. Semua dia sebut benda-benda yang sempoi daripada Allah Ta'ala ni. Macam mana dapat kat hampa ni pakai hadis jadi pelik? So, siapa yang bagi silibus kat hampa ni? Are you out of your fucking mind? Keep doing this? Allah Akbar.